pada tiang nak gantung bendera. Sanggup kita walaupun memudaratkan diri kita, tapi nak panjat tangga masjid tak mampu kita. Ini yang orang kita tengok. Sebenarnya yang lebih mendahului hak makhluk daripada mendahului hak Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga saudara-saudara kita. Kadang-kadang kita tengok dalam perhimpunan, tak apalah kita nak mengucapkan apa sekalipun, takbir Allahu Akbar, tapi apabila dilakukan oleh muazzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tak hadir. Ini satu masalah juga tuan-tuan. Jangan sekadar kita ucapkan tapi kita tak tahu apa yang kita ucapkan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Politik aku kecil, bendera aku kecil, warung yang tempat bilik gerakan aku kecil. Saya pernah pergi subuh sekali, hari Ahad itu di Masjid Al-Ikhlasiyah. Berjalan subuh sampai ke Kampung Gerinci itu, tengok orang menjadi penunggu pondok, penunggu bendera, takut hilang sampai tak hadir solat berjemaah subuh. Masya Allah, tabarakallah. Kita tak nak jadi macam ni tuan-tuan. Kerana apa? Hari ini kita lihat, alhamdulillah lah tuan-tuan, hari ini hujan cukup lebat. Kerana Allah SWT itu nak menyejukkan bumi kita ini yang telah dipanaskan dengan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah SWT, dengan caci maki, dengan umpat keji, dengan fitnah dan sebagainya. Kita tak nak macam ni tuan-tuan. Sebentar tadi Tuan Imam baca Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ghaib, iaitu beriman dengan perkara yang ghaib. Beriman Allah itu kita tak nampak, malaikat kita nampak, tak nampak. Tetapi perbuatan kita dilihat oleh Allah, percakapan kita didengar oleh Allah. Malaikat di kiri kanan tak pernah tidur mencatat apa saja yang kita lakukan. Berhati-hati. Nak berpolitik sekalipun berhati-hati kita. Kerana setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita ucapkan akan dicatat oleh para malaikat, yang mana di akhirat besok akan dibentangkan di hadapan kita, yang mana kita sendiri yang akan membacanya. Sedih kita tengok pada hari ini tuan-tuan yang berlaku. Allah, apatah lagi hari ini politik kita pula tuan-tuan. Ini bukan kita nak sentuh tentang politik hijau biru, saya tak ada tuan-tuan. Ini saya pakai biru, besok saya datang saya pakai hijau pula. Kita tidak berpihak mana-mana, tetapi kita nak membetulkan jalan orang Islam agar menurut perintah Allah. Sebab perjalanan kita jauh, beribu batu nak bertemu dengan Allah, dan tujuan kita adalah road to akhirat, bukan road to Putrajaya, bukan road to Wembley, bukan road to mana-mana. Jalan kita road to akhirat. Itu perjalanan yang kita ini diciptakan oleh Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadat kepada aku, Allah kata. Bukan perkara lain tuan-tuan. Kita ni diciptakan untuk bertemu dengan Allah besok. Nak jawab apa kita? Sedangkan amalan kita kurang, dosa kita bertambah dan sebagainya. Disebabkan kelalaian kita, kelasakan kita, mengikut hawa nafsu kita. Allah, sedih kita tengok fenomena ni. Bila kita sentuh, orang kata kita berpolitik. Tak, saya tak sentuh mana-mana sekalipun. Tetapi kita lihat pencemaran pada hari ini telah dicemari dengan fahaman-fahaman yang berakidah batil. Ada di antara salah seorang calon di Sanglang, minta maaf cakap tuan-tuan, membawa akidah yang batil. Dia pernah mengatakan kita ni Jahmiyah, golongan yang sesat yang mengaji kitab sifat 20 wujud bidang maqam mukhalafatun lil mawaris qiyamuhu bi nafsi. Dia kata kita ni sesat. Hatta orang ini juga
nak diangkat menjadi YB, pernah berkata orang yang membaca ilahi lastul firdausi a'la wala aqwa ala nari jahili Allah habli tawbir zunubi fa innaka ghafiru zanbi. Orang ni kata siapa yang baca tu khurafat sesat, syirik. Dia jadi manusia apa ni? Membid'ahkan orang, mensyirikkan orang, mengganggu bukan amalan umat Islam. Dan orang ini juga telah berbohong mengatakan fahaman Wahabi itu dinisbahkan kepada Abdul Wahab bin Rustum, sedangkan beratus ulama yang mengarang kitab mengatakan ia dinisbahkan kepada Muhammad ibn Wahab. Tapi kita nak ambil orang ni jadi YB kita, nak ambil jadi pemimpin kita. Yang baru-baru ni juga membawa salah seorang yang orang tahu fahaman yang dibawa itu sesat, mengatakan tahlil haram, baca Yasin malam Jumaat bid'ah munkar, orang menyambut Maulidul Rasul bid'ah munkar, orang yang menziarahi kubur juga dikatakan tidak sampai pahala kalau dibacakan Yasin ataupun membacakan Al-Quran di kubur. Tu warga Singapura, Rasul Dahari pernah ditangkap beberapa kali, tuan-tuan, menyuruh-nyuruh berdakwah. Tiba-tiba orang ni bawa masuk dalam TV Al-Hijrah pada hari Ahad lepas. Cukup malam sekali, tuan-tuan. Itulah yang disanglang tu pernah ditangkap di Iktimah As-Sunnah Kuala Pilah kerana menyampaikan firqah-firqah fahaman yang menyeleweng, ditangkap oleh Jabatan Agama Negeri Sembilan yang akhirnya nak bersuara masuk dominan politik besar untuk mendapatkan suara. Orang ini tak diberitahu oleh JAIS, dan kebanyakan Jabatan Agama menolak dia untuk menyampaikan dakwah. Tapi orang ini bijak. Itu sebab Muhammad ibn Wahab juga menyebarkan dakwahnya dengan bergabung dengan Saud, berpolitik, yang akhirnya mereka menakluki Mekah dan Madinah setelah menempaskan kerajaan Turki Osmaniyah. Hari ini di negara kita pula nak diterjemahkan sebagaimana yang berlaku ini. Kita katakan orang yang melampau, orang yang menurut kita sesat, bid'ah, syirik. Yang menyambut Maulidul Rasul dikatakan sebagai orang itu kalau buat jamuan macam makan daging khinzir, dikatakannya. Allah, melampau. Kita katakan orang ini ekstrim dengan fahamannya. Mereka ini tidak berpegang kepada mazhab, hanya berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu slogan mereka, seolah-olah dia faham. Baca Al-Quran dia faham, baca hadis dia faham, baca secara zahir dan menterjemahkan sendiri. Ijma' ulama, kias, semua dia tolak. Sedangkan kita mengambil hukum kita itu Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama, iaitu jumhur ulama, kesepakatan ulama dan kias. Tapi orang yang ulama-ulama yang hanya dipilih-pilih saja. Kita harap-harap, tuan-tuan, negeri di utara tu tak dulu, kini dan tidak selamanya menganut fahaman Wahabi. Kita tak nak. Kerana kita bermazhab Syafi'i, berakidah ahli sunnah wal jamaah. Saya baru-baru ni, tuan-tuan dan puan-puan, naik mahkamah tinggi bersama sahabat saya Dr. Haji Zamihan Al-Ghali. Kerana apa? Golongan Wahabi tak boleh berhujah kita, dia saman kita 1 juta. Ini saman dia, tuan-tuan. Saya menjadi saksi kepada Ustaz Zamihan, yang saya ni pengajian tak tinggi mana, yang dia daripada doktor daripada UKM ni bawa saksi dia 5 orang. Profesor Madya berkata, salah seorang Profesor Madya tu kata umat Islam di Malaysia ni mengambil mazhab Syafi'i, iaitu golongan salaf dalam bab fiqh, tapi berakidah dalam khalaf, iaitu mengambil daripada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, yang menunjukkan mereka ini khawarij. Ini katakan melampau. Dikatakan akidah kita yang mengaji sifat 20 ini sesat, dan bukannya daripada Islam tetapi daripada falsafah Yunani dan Greek. Dia sama kita, akhirnya kita dalam mahkamah dapat
mendatangkan banyak hadis-hadis yang menyesatkan umat Islam, sehingga umat Islam beramal membaca Al-Quran di kubur. Itu sebab kita tak nak orang ini memegang tampuk pemerintahan ataupun berkuasa, yang akhirnya mereka dapat menyebarkan fahamannya seluas-luasnya. Allahu Akbar. Ini akidah, tuan-tuan. Bukan main-main. Bang Furuk tak kisahlah, tak nak baca Yasin ke, tak nak tahlil ke, tak nak zikir ke, tak nak wirid ke, tak nak ngaji, tak nak pergi kubur ke, tak nak takid ke. Mudah bagi kita. Kalau golongan ni mati, dipesan besok, jangan baca Yasin, jangan takid, jangan tahlilkan, jangan bacakan Al-Quran. Kita mudah, kita singkap kan, tutup. Lepas tu kita pergi Starbucks, minum kopi, habis kita. Tak nak berbual tulisan besok, kita mau paku 2 batang kan. Apa masalahnya? Tapi yang kita buat amalan ni dituduh. Orang ni tak kacau Torres, dia tak kacau Cristiano Ronaldo, dia tak kacau Kimi Räikkönen, dia tak kacau Lee Chong Wei, dia tak kacau. Dia kacau orang dalam masjid, orang dalam surau. Allah, sampai sekarang tak habis-habis mengatakan kita ni ahli dalal, ahli yang sesat, orang yang bertawassul kepada Nabi. Ya Imam Ma'ruf liya sanadi, ya Rasulullah, engkau adalah sandaran kami. Dia kata kita ni mempertuhankan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tawassul itu harus. Itu kita katakan orang ini tak sepatutnya dilantik, diletakkan sebagai calon dalam pilihan raya, kerana akan membawa musibah kepada umat Islam satu hari nanti. Kenapa kita tak tapis orang sendiri, sedangkan dia tidak mengikuti jumhur ulama? Kita mengaji kitab ni, tuan-tuan, sifat solat Nabi yang sahih ini mengikut apa yang telah digariskan oleh jumhur ulama, bukan satu-satu ulama yang pandangannya syaz, pandangannya yang ganjil, yang membuatkan kekeliruan kepada umat Islam. Allah. Rasulullah SAW dah sebut dalam tuan, tajmi'u ummati 'alal dhalal 'alaikum bis-sawa'il azam. Umatku tidak akan berhimpun di atas kesesatan, hendaklah kamu berserta dengan golongan yang terbesar dari kalangan ulama dan umat Islam. Kita tengok golongan yang terbesar, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa di bawahnya? Ribuan ulama. Ibnu Hajar Al-Asqalani ada, Imam Suyuti ada, Imam Al-Subki ada. Tiba-tiba orang ni mengatakan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu akidahnya sesat. Kita banyak bukti-bukti menunjukkan bahawa mereka ini sampai menyesatkan para ulama, kerana mereka berpegang kepada tauhid yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah, iaitu tauhid 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini tauhid betul. Tauhid dipecah-pecahkan kepada 3, sampai ke orang musyrik itu dikatakan lebih tauhid lagi daripada orang Islam. Allah, ini bukti, tuan-tuan. Ni kitab Sinaran Mentari saya bacakan pada jemaah pada surau Sayyidina Ali di Bukit Sentosa baru-baru ini. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandali. Saya bacakan mukadimah pada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Maka pada tahun pada tahun 1370 tahun hijrah, 7 hijrah kata Syekh ini, tak kala hamba berziarah di tanah Melayu yang baru lepas daripada belenggu penjajah, mendengar oleh hamba keluar sebuah kitab yang bernama Ibadah Rasulullah SAW, karangan bagi Al-Fadil Al-Ustaz Abu Bakar Al-Asy'ari, dan membaca oleh hamba di dalam surat-surat khabar akan bangkangan, antaranya yang didatangkan atas
pengarang yang tersebut kerana banyak isi kitab itu yang tiada sesuai dengan faham ulama-ulama kita, seperti menghalalkan ia padanya akan biawak dan ular dan labi-labi dan penyu. Kat Perlis, Abu Bakar Asy'ari ni tahun 30-an dah pergi ke Perlis. Setelah dihalau daripada Pulau Pinang pergi Kedah, dah halau pergi ke Perlis. Sampai sekarang mereka membawa fahaman ini. Sampai sekarang ini idola mereka, Abu Bakar Asy'ari. Baca kitab Sinar Mentari ini, Syekh ni menjawab. Dia mengajar orang ambil wudu, tak payah lagi ambil air lain, basuh kepala, terus basuh ke telinga. Padahal kita ambil air yang baru. Ini semua dia dijawab oleh Syekh. Itu sebab kita risau. Orang-orang ini telah mula mencari jalan sedikit demi sedikit untuk menyebarkan firqahnya, yang akhirnya kita sendiri sebagai umat Islam yang akhir dia merosakkan akidah umat Islam. Anak-anak muda dia tak tahu tuan-tuan. Dia main ikut dia. Apatah lagi anak-anak muda hari ni tak lagi mengaji Al-Quran, tak suka lagi mengaji. Tak payah baca kubur, baca Quran pada ke roh mak ayah dia, tak payah baca Yasin, tak payah tahlil. Sukalah anak muda. Kita nak carikan satu pemuda yang mempunyai roh, yang boleh membantu negara kita dalam merealisasikan Islam di negara kita. Allah. Alasan dia senang lah orang ni. Apa yang Nabi tak buat, bid'ah, sesat, masuk neraka. Nabi tak buat, bid'ah, sesat, masuk neraka. Itu alasan dia. Alasan lain tak ada, tuan-tuan. Banyak perkara-perkara baru yang dilakukan oleh para sahabat, yang Rasulullah SAW tak tuduh pun engkau bid'ah, ahli bid'ah. Tak ada. Kita sembahyang tu yang kita baca Sami Allahu liman hamidah, kemudian kita baca Rabbana walakal hamd katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu dibaca oleh salah seorang sahabat. Nabi tanya, siapa yang baca tu? Senyap semua. Siapa yang baca? Nabi tanya. Senyap. 3 kali. Akhirnya seorang aku ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menyebut, aku melihat lebih daripada 30 malaikat berlumba-lumba supaya lebih dulu menuliskan bacaan engkau. Ini Nabi tanya, tapi sahabat buat. Allah. Kalau macam tu kita ni semua ahli bid'ah, tuan-tuan. Yang duduk USJ ni pun ahli bid'ah, kerana Nabi SAW tak pernah duduk USJ. Dia duduk di Mekah, Madinah kan? Tak pernah Nabi datang USJ. Tak pernah datang, tak pernah duduk sini. Nabi duduk Mekah, Madinah. Jadi Nabi tak pernah buat, jangan kita buat. Kita pergi duduk Mekah, Madinah. Kita terpaksa jawab orang-orang ini kerana dah melampau sehingga kan dia saman kita. Kita masukkan tunggu kita punya video-video, dia kecam, dia keji. Datangnya Habib Syekh di negara kita, dia kata yang kita buat dekat dataran mereka tu berqasidah, menjunjung, memuji baginda Nabi SAW. Dia kata kita ni buat disco kat situ. Tu kata melampau. Wahabi ni bahlul, tuan-tuan, bahlul. Bahlul ni dalam bahasa Melayu kita kata bodoh, tapi sebenarnya dia bahasa Arab, iaitu licik ataupun cerdik tak boleh tumpang. Tu bahlul. Dia licik kan, pandai cari jalan untuk masuk agar umat Islam itu terpengaruh. Masjid ni jangan kita bawa Wahabi. Rosak masjid. Imam besok nak wirid tak boleh, nak baca kunut tak boleh. Bukalah laman web Jabatan Mufti Perlis, garis panduan untuk imam. Tidak ada baca Yasin pada malam Tuhan, tidak ada zikir nyaring selepas solat, tidak ada bacaan kunut pada waktu subuh. Buka, tengok. Hatta Mufti Perlis yang sekarang begitu juga mengatakan tidak ada membaca talafuz niat yang kita baca usolli fadal maghrib salat serkatin adaan makmumalillah ta'ala tu. Dia kata siapa yang membaca lafaz niat itu, orang itu cacat akal. Buka laman web dia www.juanda.com. Dia jawab dekat situ, bagi orang yang talafuz niat, melafazkan niat ni seolah-olah orang yang cacat akal fikiran dia. Seperti orang nak makan nasi, sebelum makan nasi cakap saja aku makan nasi kerana Allah Ta'ala. Jadi sebab ke situ. Sedangkan talafuz niat ni 4 mazhab
menghukum sebagai sunat untuk mengelakkan was-was. Kerana apabila kita lafazkan, dia akan sampai ke pendengaran kita, yang masuk ke dalam hati kita, kepada kita. Waktu kita mengangkat takbiratul ihram, Allah, terus kita niat. Katakan ulama ajar dia tak nak ikut, dia nak ikut kepala dia, tuan-tuan. Kau nak ikut kepala kau, suka hati kau, jangan sebarkan pada orang. Kemudian orang buat, tuduh bid'ah, tuduh sesat. Sapu muka lepas solat pun dituduh sebagai bid'ah, masuk neraka. Lepas sembahyang dah, lepas kita pergi Assalamualaikum warahmatullahi, habis dah sembahyang. Nak sapu kapet, kena sapu punggung, kena sapu ketiak, kita punya suka. Jangan kau tuduh bid'ah, dah habis solat. Allah, nak kadang kita letih nak jawab sampai kita tak boleh nak mengaji, tuan-tuan. Nak cerita bab lain dah tak boleh lagi dah. Nak jawab orang ni je, anda umat Islam faham, orang ni jangan kita ikut. Kerana terlalu banyak fahaman-fahaman yang mengelirukan. Ni Wahabi yang sama ni, fatwa dia duduk dalam majlis fatwa dengan polis yang mengatakan sesiapa yang baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha, salawat syifa, orang ini menyalahi akidah. Bila petuah kita tanya menyalahi akidah syirik, tak sesat, kata tak sesat pun dah menyalahi akidah, tak sesat. Itu kata bahlul dengan dia, licik, pandai nak melepaskan diri. Dan akhirnya dia menulis pula siapa ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Dia tulis buku. Bila dia tulis buku tu, dia memuji Muhammad Ibn Wahab yang banyak membunuh umat Islam pada ketika itu, yang bergabung dengan Bani Saud dan sebagainya, sehingga menaruki Mekah dan Madinah. Ribuan termasuk ulama daripada keturunan Rasulullah SAW. Baca kitab Tarikh Najd yang dikarang oleh sejarawan Wahabi sendiri. Bergelimpangan darah umat Islam, anak-anak kecil disembelih, yang duduk atas dada, dijual bangkai pada umat Islam ketika itu sampai yang tak mengikut fahaman mereka. Maka dengan itu kita tengok kalau pergi Mekah, penguburan baki yang letak mengebumikan sahabat Rasulullah SAW, isteri Nabi, semua dikatakan. Dia kata orang yang mengunjungi itu melakukan khurafat, menyembah kubur. Allah, letih kita, tuan-tuan. Itu tak masuk Syiah. Syiah sama juga. Dalam politik kita, Wahabi ada, Syiah ada. Anak-anak muda kita sukalah, penuntut-penuntut universiti suka dengan Syiah. Kalau dia baca Muqaddam Alif Batasajid sampai jim tu senyum dia. Sebab apa? Ada dua jim yang dia suka. Satunya jamak, sembahyang boleh jamak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kumpulkan jamak sekali. Itu Syiah dia bukan. Kedua jim dia suka, dia dapat dia dapat melakukan jimat. Jimat tu apa? Kahwin mut'ah 2 hari, 1 jam, 10 hari, sebulan, ataupun habis semester 2 tahun, lepas itu tinggalkan, kahwin mut'ah untuk menghalalkan zina, dapat melakukan jima. Itu Syiah punya perangai. Anak muda dekat universiti dah ramai dah ikut. Letih kita tengok fahaman-fahaman yang begini, yang semakin hari semakin berkembang di negara kita, yang membuatkan kita jadi risau. Tak ada orang yang nak menjawab perkara ini, tuan-tuan. Hanyalah ada 2-3 gerangan. Saya naik mahkamah pun saya seorang dengan Ustaz Zamihan. Siapa nak bantu? Tak ada siapa bantu, tuan-tuan. Jabatan Agama ke Jabatan Mufti ke, bila nak jemput seminar tentang Wahabi, tentang Syiah, panggil Syekh Dr. Haji Zamihan. Tapi bila dia dalam kesusahan, kena saman, semua sejam ya. Tak patut, tuan-tuan. Cukup tak patut. Kita nak beri penerangan pada umat Islam agar umat Islam tidak tersesat jalan. Kita ikut ulama muktamar, ulama dulu yang telah pun mengajar kita macam-macam amalan-amalan yang baik. Tapi setan ni, tuan-tuan, pandai. Kita nak berzikir, dia bisikkan telinga kita. Engkau ni tak mengaji ke, tak baca hadis ke, bahawa Nabi dah sebut dah bahawa
sesungguhnya bukan disebabkan amalan yang kau buat itu melayakkan kau masuk syurga, tapi disebabkan rahmat Allah. Jadi tak payahlah beramal, kata syaitan iblis. Kita pun terpengaruh, tak payahlah wirid, tak payah zikir, tak payah beramal. Sebab ikut syaitan. Jangan ikut, jangan dilayan kehendak syaitan, iblis dan nafsu yang mereka itu nak menyesatkan umat Islam sehingga kita lalai pada Allah. Pada zikir itu untuk ingat kita kepada Allah. Tak ada pun kadang-kadang belajar tentang Wahbi ni Syiah ni gerak kita tengok perangai dia tak sudah-sudah yang mencetuskan kesusahan kepada kita yang nak membimbing umat Islam agar dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah SAW, tapi mereka ni cuba menjauhkan kita. Fatwa, kita tengok fatwa Mufti Arab Saudi sendiri mengatakan sesiapa yang membuat maulid Rasul itu sebagai syirik, sesat dia kata. Hatta imam di sini pun tuan-tuan, bukan kita nak memperlekeh imam dia, tapi khutbah Jumaat dia mengatakan siapa yang berziarah ke makam Rasulullah SAW dengan berniat nak pergi Madinah, ziarah makam Nabi, dia kata tidak boleh melakukan jamak kasar dan itu sudah merupakan perbuatan maksiat. Buka laman web dia tengok khutbah dia sendiri waktu wukuf dia disebut. Jangan lagi orang kita ni dengar sedap suara sedap alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, mari kita pun naik cik, naik roh dah. Bila orang tu khutbah kita pun sedih ni, padahal ni cerca kita tak tahu, kita ni ahli bid'ah, kita ni sesat, kita ni macam-macam, kita pun menangis kononnya faham, sedangkan tak faham apa yang diucapkannya. Allah ni tuan-tuan, saya letakkan luar tu siapa sebenarnya Wahabi. Tuan-tuan, bantulah kami ahli sunnah ni, kurang-kurangnya boleh juga buat duit minyak, naik mahkamah, turun mahkamah, naik mahkamah, turun mahkamah. Tak ada siapa bantu tuan-tuan. Tak banyak saya letak tu ni. Kita cetak yang edisi kedua, kita sebutkan nama-nama golongan Wahabi yang ada di negara kita ni, dan akan terbit daripada Ustaz Jami'at. Saya mesyuarat dengan dia akan terbit Wahabi selebriti di negara ini. Siapa dia yang masuk TV, keluar khabar dan sebagainya. Dan sama-sama kita apa pun ini, kerana kita menegakkan hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak Rasulullah SAW. Baik, kita sambung tuan-tuan. Kita sambung kepada pengajian kita pada sifat solat Nabi yang sahih. Kalau tidak tak habis selesai cerita Wahabi Syiah ni. Betul. Allah Akbar. Kita masuk kepada bab hakikat ruqyah yang saya tandakan dekat sini. Sesetengah daripada kita pada hari ini mengemukakan hujah bahawa diharuskan bagi kita mengikut ruqsah dan mengambil pendapat yang paling mudah. Mereka berdalilkan kepada perkataan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, "Ma'qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara ayyasarahuma." Rasulullah SAW tidak pernah memilih salah satu daripada dua perkara melainkan yang terlebih mudah baginya. Dia ambil dalil ni bahawa Rasulullah SAW ambil yang paling mudah. Kita tengok dalam keadaan mana yang menunjukkan bahawa Nabi SAW mengambil perkara itu yang mudah. Jawabnya, ini adalah satu contoh pendalilan yang salah. Sebagai buktinya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika mengomentari hadis ini mengatakan perkara yang dimasukkan dengan memilih dua perkara di sini adalah berkaitan dengan urusan dunia, bukan urusan ibadat. Urusan dunia, adakah kita urusan ibadat nak bermudah-mudah, nak menyenangkan kita. Itu yang timbul talfik, iaitu menampal-nampal mazhab. Sentuh lelaki perempuan tak batal wudu, kita nak tampal dalam mazhab Syafi'i kita. Ini orang yang dikatakan Islam itu mudah. Mudah sangat kena masuk syurga Allah. Ini dalam urusan dunia. Seumpama kalau tuan-tuan pergi rumah saudara mara atau pergi makan kawan, dia tanya nak minum apa, kita kata apa-apa sajalah. Nak bagi mudah dia hidangkan pada kita. Janganlah kita minta Nescafe tadi kuah manis. Ini urusan dunia. Orang nak belanja kita makan, apa-apa kau ada aku makanlah. Bagi memudahkan dia. Kalau kita minta
Ya Allah. Hal ini berdalilkan kepada sabda Nabi SAW yang bunyi malam yakun isma li'anna umurad dini la isma fiha. Selagi mana tidak ada salah. Ini kerana urusan agama tidak ada salah padanya. Umum mengetahui bahawa pada zaman Rasulullah SAW tidak muncul lagi mazhab ataupun aliran pendapat. Semua merujuk kepada baginda Nabi. Rasulullah SAW berpindah dari satu pendapat baginda kepada pendapat yang lain apabila diturunkan wahyu ke atas baginda Nabi SAW, seolah-olah dikatakan padanya. Itu sebab Nabi itu berpindah satu pendapat ke satu pendapat setelah turun wahyu. Sumpah khamar, ada 3 peringkat turun. Itu caranya. Bukan suka-suka Nabi nak meletakkan sesuatu hukum tu dah tetap dah. Lepas tu tengok keadaan pindah pula. Adapun kita hari ni, kita suka-suka tukar hukum Al-Quran ni. Tak betul tuan-tuan. Al-Quran itu sepanjang zaman tak ada ubah-ubah lagi. Kalau berzina 4 orang saksi kena ada. Tak boleh tak ada. Salah seorang, saya pernah cerita tak dekat masjid ni, salah seorang yang pelacur yang mati, dimandikan jenazahnya oleh tukang mandi. Tukang mandi ni perempuan lah. Takkan ada lelaki mandikan pelacur perempuan tu. Kalau tidak akan jadi lain pula. Bila tukang mandi ni perempuan ni mandikan jenazah pelacur tu, dia gosok, akhirnya terpegang pada kemaluan tu. Sebab nak basuh semua nak kena basuh. Terpegang pada kemaluan perempuan tu, sehingga kan dia berkata, ini dah berapa kali buat zina ni. Tukang mandi dia kata, yang akhirnya tangan dia melekat pada kemaluan perempuan. Ini bahasa Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa ini berlaku sewaktu Imam Malik tinggal di Madinah ketika itu. Maka orang pun dah panik, nak buat macam mana? Sama ada nak potong tangan dia, kebumikan sekali dengan jenazah tadi, ataupun bubuh minyak kelapa macam-macam bubuh, tak boleh juga tanggal. Yang akhirnya orang pergi ke Madinah jumpa Imam Malik. Imam Malik tak nak layan. Imam Malik salah seorang yang warak, salah seorang yang tawadu. Kebanyakan apabila orang membukakan soalan, dia kata wallahu a'lam, aku tak tahu. Walaupun dia tahu. Adapun kita menjawab dia fatwa macam-macam. Ini fatwa macam-macam keluar fatwa. Orang yang berani berfatwa, orang yang berani mendekatkan diri mereka ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bersebarangan berfatwa tanpa kita merujuk kepada para ulama yang lain. Maka akhirnya orang pujuk-pujuk juga. Imam Malik pergi tengok, tanya perempuan tu, apa telah kau katakan kepada mayat ini? Aku katakan ya Imam, dia kata, setelah aku gosok tersentuh kepada kemaluan dia ni, aku katakan ni dah berapa kali dah buat zina. Imam Malik kata, engkau kemukakan sekarang 4 orang saksi. Perempuan tetap boleh dan mengemukakan 4 orang saksi. Akhirnya Imam Malik memerintahkan agar dia disebat 80 kali rotan. Setelah disebat 75, 76, 77, 78, 79, 80 terungkai tangan dia daripada kemaluan tadi. Itu Allah nak tunjuk. Tapi hari ini semua jadi kelakar tuan-tuan. Itu sebab saya katakan, janganlah tuan-tuan sibuk sangat dengan pilihan raya ke. Bagi saya pilihan raya tunggu bulan Ramadan. Pilih baju raya, kuih raya, seluar raya. Tu pilihan raya saya. Hari ini saya tak peduli pilihan raya. Nak buat apa? Sampai 5 Mei besok pilihlah. Apa kita nak pilih? Kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau baik pemimpin yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita, alhamdulillah. Kalau buruk dia jawab dekat akhirat, habis kita. Yang akhirnya kita melibatkan diri terlampau sangat. Saya tengok yang menjadi khadam-khadam kepada orang-orang besar, datang orang besar ikut lutut. Allah, apa faedah? Ikut pula perintah panjat bangunan, panjat tiang, panjat pokok, panjat gunung. Perintah Allah tak nak ikut. Tak payahlah kita sampai jadi macam tu. Yang akhirnya kita ni, parlimen bubar, jemaah bubar tuan-tuan.
Saya mengajar di beberapa masjid di Surau, kita tengok parlimen ubah, jemaah pun ubah. Terutama sekali di surau-surau yang mana berdekatan dengan rumah dia orang tu, rumah flat ke apa ke. Sebab apa pukul 8 nak tengok berita, sibuk nak tengok politik, tutup TV, tutup sokapa, tak payah tengok tuan-tuan. Banyak fitnah sekarang, banyak. Yang akhirnya fitnah tu apabila kita tengok tuan-tuan, kadang-kadang anak kita pun tengok, anak kita pun dengar. Kita dah merosakkan keluarga kita sendiri. Tak payah buka lah, tak payah. Hari ini fitnah macam-macam. Dulu kes liwat, lepas tu kes skandal seks. Sekarang timbul lagi skandal seks. Kita di negara kita tidak dihidangkan dengan seks. Kita sudah Allah letih ya tuan-tuan. Tak sudah habis lagi ke? Kita mengaitkan orang. Mungkin wartawan apa tu orang jadi wartawan sembahyang, ataupun pembaca berita jadi wartawan sembahyang. Nak bercakap main lepas ya. Akhirnya apabila orang mempengaruhi apa yang disampaikan percaya, orang tengoklah benda tu fitnah, orang tu pula sampai pada orang lain, sampai pada orang lain, sampai pada orang lain. Oh, banyak yang bonus link dan di luar engkau, semua keburukan ke akhirat besok. Dan jawab dengan siapa? Orang yang menyebarkan video tu pula, dia masuk dalam internet, tiba-tiba Allah SWT dengan takdir Allah tarik nyawa dia malam tu. Siapa nak padamkan video tu tuan-tuan? Password dia seorang dia ada. Yang akhirnya orang semua tengok, kau tanggung dekat akhirat. Kalau anak muda pula tengok, anak muda lain syok tengok video tu, buat projek dengan makwa dia, keluar pula anak dua nikah, asbab daripada video yang kau terbitkan. Berhati-hatilah nak buat perkara buruk. Allah, cari benda yang baiklah. Kita berhenti dulu tuan-tuan azan. Tak habis mengaji dan ni ajalah, insyaAllah tuan-tuan. Kita sambung sekejap lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح
Jadi rukhsah ni tuan-tuan, kelonggaran tak boleh kita ambil cara mudah dalam ibadat kita. Kerana Rasulullah SAW kita tengok macam sebagaimana yang saya sebut dalam satu peristiwa tatkala Nabi SAW menjadi tetamu kepada seorang lelaki. Baginda dia tanya, wahai Rasulullah, apakah yang harus aku persembahkan padamu? Sedikit juga makanan masak ataupun sepotong daging? Lalu Rasulullah SAW menjawab, bawakan kepadaku apa yang senang bagimu. Ini susah, bukannya ibadat. Bukan kita ambil mudah-mudah dalam urusan ibadat. Jadi tak banyak dalam tajuk ni tuan-tuan. Cuma kita nak menyebut bahawa segala kebaikan yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kebaikan. Tapi kalau keburukan tetap juga dicatat, yang akhirnya kita sendiri yang melihat segala kemungkaran yang kita lakukan di atas muka bumi ini besok. Dokumen kita penuh dengan dosa-dosa yang dikalungkan pada leher kita. Esok kita ambil, kita sendiri yang baca, baru kita menyesal. Kita sendiri baca surah Yasin. Allah dalam surah Yasin menyebut, inna nahnu nuhyil mauta wa naqtubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang maksudnya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka kerjakan, serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Semua ditulis. Juru audit yang paling accurate sekali, yang paling tepat sekali, ni ada kiri kanan kita. Tak boleh kita nak rasuah. Dan ingatlah kata Allah SWT, tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab suratan yang jelas nyata. Jelas Allah catat apa perbuatan kita, apa perkataan kita, apa mata kita tengok, apa telinga kita dengar, di mana kaki kita melangkah. Semua Allah catatkan. Malaikat yang disebut sebagai kiraman katibin, tak pernah dia pen dia tu tak pernah habis dawat tuan-tuan. Macam kita habis dawat pergi beli kat Tesco ke Giant ataupun kita beleku-beleku, tak ada. Allah. Jadi jaga, berhati-hati waktu musim panas sekarang ni. Musim biasa sejuk, tapi suasana panas, kita nak kena berhati-hati. Ada penuzul ayat ni tuan-tuan yang saya bacakan tadi, iaitu sebagian orang Ansar, dia mengadu kepada Nabi. Rumah dia jauh pada masjid. Rumah jauh pada masjid. Jadi dekat masjid tu ada tanah kosong, dia nak buat rumah lah dekat masjid. Sehingga kan Nabi dengar apa yang mereka ucapkan itu, innahu balaghani annakum yuriduna an tantaqilu qarbal masjid, kata Nabi. Sesungguhnya aku mendengar perkhabaran bahawa kalian bahasa untuk pindah ke mana? Dekat ke masjid. Ini orang Ansar sebab nak pergi masjid sana. Jadi Nabi tanya dia kata, na'am ya Rasulullah. Betul, ya betul Rasulullah. Dia kata, qad aradna zalika. Dia kata, betul ke pindah-pindah? Dia kata, semuanya kami bahasa untuk pindah rumah dekat dengan masjid. Maka Nabi SAW bersabda kepada dia, iaitu kaum daripada Bani Salamah tadi, iaitu daripada kaum Ansar. Ya Bani Salamah, Nabi tanya, diarakum takatabu asarakum, diarakum takatuba asarakum. Dua kali Nabi ulang hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Wahai Bani Salamah, kata Nabi, langkah kamu dari rumah ke masjid ditulis semua pahala. Langkah kita ni ditulis semua pahala. Langkah kamu dari rumah ke masjid ditulis semua pahala. Dua kali Nabi ulang. Jadi kita yang datang, langkah kita senantiasa ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, azamuna nasa ajaran fi salati an aduhum masyan ilal masajid, walladhi yantadhiru salata ba'da salati hatta yusalliha ma'al imam azamu ajaran min alladhi yusalli summa nama summa yusalli.
Sebesar-besar manusia yang mendapat pahala dalam melakukan solat ialah orang yang paling jauh berjalan ke masjid. Itu sebab kalau kita nak datang masjid, kita jalan jauh. Pada sahabat dulu langkah dia kecil-kecil nak datang masjid. Sebab setiap langkah tu dia kira. Rumah yang paling jauh, paling besar pahalanya. Kalau dia berjalan ke masjid lah, kalau tak datang, tak adalah pahala. Kemudian Nabi SAW menyebut orang yang duduk menanti solat selepas solat fardu supaya dapat solat bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang solat kemudian tidur di rumahnya kemudian solat. Iaitu kita ni menunggu waktu solat isyak. Itu sebab para masyayikh kalau antara maghrib dengan isyak tu dia panjang kuliah dia. Sebab apa? Orang yang menunggu waktu solat, dia kata Nabi seumpama dia sedang bersolat, duduk saja dah kira solat. Tapi orang kita tak nak. Bila ustaz nak habis, bila ustaz nak habis, letih aku tunggu, perut lapar, ni balik nak tengok TV, nak tengok Gusti, nak tengok drama, nak tengok macam-macam kita nak tengok. Allah. Sepatutnya kita suka majlis ilmu tu panjang. Sebab kita duduk tu ganjaran pahala di sisi Allah seumpama orang yang tengah tunggu solat ni macam orang solat, sambil duduk, sambil bersandar pun kira orang macam orang tengah salat. Kita tengok hadis Nabi SAW yang menyebut bagi orang yang membid'ahkan amalan-amalan yang kita lakukan yang tidak dicontohi oleh Nabi SAW tetapi amalan itu adalah baik. Apa kata Nabi SAW? Man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amali biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Sesiapa membuat amalan kebajikan padahal tiada orang membuatnya, orang tak pernah buat, kita buat. Tidak pernah orang membuatnya dahulu daripadanya, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang beramal dengannya. Kita tunjukkan amalan kepada orang, orang yang mengikut tu beramal pula dapat pahala. Kita pula tak kurang pahala, dapat pahala. Orang yang beramal dengannya selepas kematiannya tanpa berkurangan daripada pahala mereka itu sedikit pun, dapat pahala. Kita baca Yasin pada baca Quran pada orang mati, orang tak dapat pahala, kita pun dapat pahala. Macam masjid ni pada hari Jumaat tak pernah lagi hari Jumaat tengah hari. Selalunya orang letak pisang, tak pernah orang letak seperti air siram bagi orang minum. Cuba kita buat pula. Yang akhirnya kita dapat pahala. Lama-lama orang pun ikut tambah pula air oren. Besok air aku, air strawberry. Itu sebab amal tu kita dapat. Begitu juga tuan-tuan dan puan, demikian juga keadaannya yang memulakan kejahatan. Orang yang memulakan kejahatan, mulakan fitnah tu, berpanjanganlah dosa dia dengan Allah. Bersambung. Kita nakkan pahala tu bersambung-sambung. Dia tambah dosa bersambung-sambung. Allahu Akbar. Nak buat apa? Cari dosa, sebar fitnah, sebar video, sebar dekat YouTube, sebar dekat blog, sebar dekat internet, dapat dosa. Itu sebab kita di tugas kita nak peringatkan orang agar jangan terlibat dengan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhirnya kita rugi, tuan-tuan, rugi kita, bankrupt kita, beramal semayang tak banyak mana, tapi sampai dekat akhirat muflis. Aku semayang, aku salawat, aku zikir, aku baca Quran, bankrupt. Tak nak kita macam tu. Maka berhati-hatilah tuan-tuan, sebagaimana kita nakkan keredaan Allah, jaga. Tuan-tuan nak pilih siapa, itu hak tuan-tuan. Mudah bagi kita tak kempen siapa-siapa. Cuma jangan pilih orang kafir, sudahlah tuan-tuan. Maaf cakap, orang kafir jangan sekali-kali tuan-tuan pilih. Kalau ada orang Islam macam mana jahat pun, macam mana lasah pun, kaki agak, kaki zina, kaki main perempuan, kaki rasuah, lebih baik ambil orang Islam daripada ambil orang kafir. Terus terang saya kata, jangan kita memuliakan orang kafir lebih daripada orang Islam. Kerana Rasulullah SAW menyebut syafaati li ahli kabarahi min ummati. Syafaat aku itu untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar itu Nabi selamatkan keluar daripada api neraka, masuk ke syurga. Orang kafir, apa yang ada?
Di mana kemuliaan mereka ni? Kekufuran mereka, kesyirikan mereka, disebabkan mereka menyekutukan Allah, itu kita lebih muliakan, sedangkan mereka itu berangan-angan seperti binatang. Binatang besok menjadi debu-debu, menjadi tanah-tanah, tuan-tuan. Orang kafir besok masuk dalam neraka berangan-angan dengan Allah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkatalah orang kafir, alangkah baiknya aku dahulu menjadi tanah atau debu. Berangan-angan dari tanah dari debu. Ini kita boleh baca dalam surah An-Naba. Yang mula dengan amma yatasaalun, kita boleh baca. Orang kafir, ujung ayat tu mengatakan dia berangan-angan dan jadi macam binatang, dan jadi tanah, dan jadi debu. Tak dapat syafaat Nabi SAW macam mana baik sekalipun. Itu sebab kita ni jangan memusuhi sesama Islam, berkasih sayanglah sesama Islam, kerana itu ukhuwah kita antara umat Islam dengan umat Islam. Kalau kita benci kepada seseorang tu kerana perbuatan dia, bukan pada orang dia. Mudah aja tuan-tuan. Saya nasihatkan tuan-tuan, jangan benci pada orang, benci pada perbuatan mungkar dia. Apatah lagi dalam medan politik. Sebab saya tak percaya orang politik kita mahu cakap tuan-tuan, kalau minggu tukar baju masuk hijau, dah orang hijau suka. Orang hijau tukar baju masuk hijau, dah orang minggu suka. Tu perangai orang tak sedar-sedar. Itu sebab kita benci pada perbuatan, jangan benci pada orang. Yang akhirnya kita berkasih sayang sesama Islam, itu yang kita nak. Tapi orang yang melakukan perkara-perkara yang menyebabkan akidah kita tergadai, wajib kita jawab. Wajib kita terangkan pada orang agar orang jauhkan dia. Ini bukan ribah, tuan-tuan. Saya menyebut orang ini bukan ribah kerana kalau ada orang yang mengajar ajaran sesat ayah bin, Haji Kahar, Rasul Dahlia, Rasul Melayu dan sebagainya, kalau kita tak sebut pada orang ramai, macam mana orang nak tahu siapa dia ayah bin, siapa dia Haji Kahar yang mengaku sebagai Rasul Melayu di Kemensak. Kena sebutlah orang ni. Kalau tidak orang tak tahu, kita sebut Wahabi siapa dia. Jadi kita kena sebut orang yang mengajar hadis palsu. Oh, tak boleh kau mengajar pada ustaz ni, ustaz ni mengajar hadis palsu. Kena sebut kan. Itu bukan dikatakan sebagai ribah. Kerana kita kena jelaskan pada masyarakat agar orang ni pun berubah, tidak lagi menghukum sesat, bid'ah, syirik, khurafat dan sebagainya kepada kita. Saya rasa cukup sekadar tuan-tuan. Azza wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta, wa la hamma illa farajta, wa la janan illa qadaita, wa la maridan illa syafaita, wa la jahilan illa 'arafta, wa la mutajan illa kafaita, wa la ghaiban illa radata, wa la 'aiban illa satarta, wa la hajatan min hawaiji dunya fil akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salam illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة يا أبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.